Salam sejahtera dan salam serak kesayang bersama saya Janet Bennett. Berita malam ini dimulakan dengan seminar undang-undang Keluarga Islam Sarawak dan Majlis Pelancaran Jurnal Mahkamah Syariah. Edisi khas telah diadakan di Dewan Kompleks Islam Sibu pada Isnin. Program anjuran Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak dan Jawatan Kuasa Tetap Perayaan Islam Bahagian Sibu itu telah disempurnakan Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Dua dan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Amar Wan Tengah Aliasan. Semasa berucap, Datuk Amar Wan Tengah berkata objektif penganjuran seminar adalah memberi asas kefahaman perundangan syariah di kalangan masyarakat di samping memperkenalkan fungsi dan peranan bahagian sokongan keluarga BSK dalam melestari undang-undang keluarga, seterusnya meningkatkan kefahaman dan kesedaran ilmu faraid untuk mengelakkan pertikaian selepas kematian ahli waris. Pelancaran Jurnal Mahkamah Syariah edisi khas ini juga akan menjadi rujukan penghakiman syariah kepada hakim syar'i, pengamal undang-undang dan orang awam secara khususnya. Berita di Miri, Persatuan Guangning Miri telah meraihkan sambutan perayaan Duan Wu Ji atau Dumpling Festival dengan menyediakan jamuan makan masakan Guangning di sebuah kafe di Miri pada Selasa. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin hadir dan memeriahkan sambutan itu bersama para jemputan. Perayaan ini merupakan salah satu hari perayaan tradisional yang disambut semua masyarakat Cina. Turut hadir Presiden Persatuan Guangning Miri Teng Chu Kiong. Sementara itu, dalam menghargai sumbangan dan peranan memantabatkan seni mempertahankan diri dan memelihara kesejahteraan masyarakat, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat mengumumkan sumbangan peruntukan kepada Rukun Silat Sarawak RSS. Menurut beliau, sebanyak RM35,000 akan diperuntukkan kepada RSS Pusat dan RM20,000 lagi kepada RSS Wilayah Miri. Saya akan memperuntukkan dana sebanyak RM35,000 kepada RSS Pusat dan saya akan bagi lagi tambahan RM20,000 kepada RSS Wilayah Miri. Ini adalah kerana ingin menghargai usaha kepimpinan RSS negeri dan juga di wilayah-wilayah di dalam memperjuangkan dan mempertahankan perkembangan dan mewariskan ilmu-ilmu persilatan ini kepada generasi-generasi kita, muda-mudi dan anak-anak kita hari ini dan di masa yang akan datang. Katanya ketika berucap dalam ramah tamah Aidilfitri bersama Rumpun Silat Sarawak di Dewan Naim Clubhouse South Lake, Permajaya Miri baru-baru ini. Mengulas lanjut, Dr. Ripin yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir mengucapkan terima kasih di atas penganjuran program ini yang disifatkannya sebagai perhimpunan muhibah atau persaudaraan. Jelasnya, kehadiran kepimpinan tertinggi RSS dari seluruh Sarawak membuktikan kesepakatan dan kerjasama menjadi tonggak relevannya RSS dalam konteks masyarakat hari ini. Sebenarnya saya lihat perhimpunan itu bukan setakat perhimpunan ramah tamah Aidilfitri. Itu adalah perhimpunan muhibah dan juga persaudaraan dihadiri oleh semua perguruan dan kepimpinan tertinggi RSS seluruh negeri Sarawak. Masih lagi berita di Miri, Jentera Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Sarawak diseru bersiap sedia bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15 yang bakal tiba. Ahli Parlimen Sibuti merangkap Ketua Cawangan PBB Pujut, Lukanisman Awang Sauni berkata beliau memerlukan sokongan jentera-jentera ini untuk merampas semula kerusi Parlimen Miri. Saya mengucapkan setinggi-tinggi syabas dan tahniah kepada jentera-jentera di Senadi, di Piasau dan Pujut yang telah memberi jasa dan bakti untuk memastikan wakil rakyat di kawasan Parlimen Miri, Datuk Sebastian, Datuk Bandar kita Adelie, Datuk Seri Lee Kim Shin mengekalkan kemenangan dan kita mengembalikan semula kerusi yang dipegang
oleh Sidak Pembangkang lebih daripada 10 tahun. Dan dengan adanya kekuatan ketiga-tiga junto di bawah gabungan Parti Sarawak, saya menuntut semula sokongan dan jentera untuk merampas semula kembali kerusi P219. Beliau berkata demikian dalam Majlis Ceramah Tamak Aidilfitri dan Peragawai di Dewan Balau Wisma Melanau Miri pada Selasa. Lukan Isman menambah, kerusi Parlimen Miri ini perlu dikembalikan semula kepada masyarakat Miri di bawah GPS supaya segala perancangan yang diadakan Kerajaan Pusat dan Kerajaan Sarawak dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Berikut pula, lebih 100 orang hadir memeriahkan program Ziarah UKAS at Community Ngabang Gawai 2022 yang diadakan di Rumah Anthony di Serikir pada Selasa. Majlis itu telah diserikan lagi dengan kehadiran Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Report Datuk Seri Huang Tiong Si yang kemudiannya mengagihkan 100 kotak door gift kepada para tetamu. Dalam ucapannya, beliau merakamkan penghargaan ke atas Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS kerana menjayakan program berkenaan. Katanya program seperti itu harus diteruskan kerana ia mampu menjalinkan hubungan silaturahim yang baik antara rakyat negeri ini yang berbilang kaum dan agama. Terdahulu, Datuk Seri Huang hadir pada Majlis Sambutan Peragawai 2022 bertempat di Rumah Clement, Rumah Keli, Rumah Setia yang dihadiri kira-kira 250 tetamu. Beliau merakamkan penghargaan kepada penduduk di situ kerana menghadiahkannya kemenangan majoriti 7,308 undi kepadanya pada pilihan raya negeri Sarawak ke-12 yang lepas. Tambah beliau lagi, kawasan Dun Report telah mengalami banyak perubahan dari segi pembangunan selepas diterajui Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS yang dipimpin Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Suari Tun Datuk Abang Openg. Di Daro pula, pelbagai aktiviti dianjurkan bagi memeriahkan Majlis Ceramah Tamak Aidilfitri Sebekas Cawangan Daro 2022 diadakan di Dewan Masyarakat Daro pada Sabtu lepas. Program anjuran Sebekas Cawangan Daro itu turut dihadiri Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro merangkap pengerusi Sebekas Cawangan Daro Safi'i Ahmad dan belia dari 10 unit di setiap kampung. Katanya Sebekas tidak asing lagi bagi kawasan Daro kerana ia menjadi platform belia di kawasan itu yang aktif semenjak tahun 2017. Beliau turut berbangga dengan komitmen para ahli dan melahirkan rasa gembira dengan kerjasama yang ditunjukkan semua ahli Sebekas dan berharap Sebekas akan menjadi sebuah pertubuhan yang membawa perpaduan antara belia di kawasan Daro. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Selamat Hari Gawai dan salam UKAS.